Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 4 gemilang. Okey, apa khabar? Dah tak lama kan kita nak jumpa. Tak sabar. Okey, sementara kita nak bersua muka dulu. Okey, pembelajaran pada minggu ini kita teruskan seperti biasa melalui PDPR. Okey, baik. Minggu ini pembelajaran kita lain sikit lah. Cikgu tak buat slide, tapi cikgu tetap mengajar pada kamu dan kamu perlu bagi perhatian dengan apa yang cikgu ajar. Jangan pula bila tak ada slide kamu anggap benda yang cikgu ajar ni tak penting ataupun cikgu borak kosong je. Tak, cikgu tetap mengajar. Okey, baik. Untuk minggu ini PDPR kita menggunakan modul yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Okey, modul ini untuk itu cikgu terangkan dulu ya. Modul untuk kali ini tema ke-7 iaitu tema pertanian dan peternakan. Okey, modul ini berwarna hijau dan setiap murid akan menerima satu modul. Okey, cikgu dah siap tulis nama masing-masing dekat sini supaya siapa yang tak ambil cikgu boleh tahu. Okey, kalau cikgu tak tulis nama nanti cikgu tak tahu siapa yang dah ambil, siapa yang belum. Okey, baik. Itu pengenalan kepada modul. Okey, modul ni, satu modul ni mencukupi atau melengkapi untuk tema ke-7 kita. Dalam modul ini ada 3 tajuk kecil yang kita akan belajar dari semasa ke semasa. Okey, jadi dengar betul-betul ya. Cikgu nak pesan, kamu hanya perlu siapkan latihan yang diarahkan oleh cikgu. Okey, maksudnya kalau minggu ni cikgu cakap okey, buat latihan ini. Awak buat yang tu je. Okey, tak perlulah nak siapkan cepat habis satu modul ni dalam 1 hari atau 2 hari. Okey, kalau macam tu nanti tak gunalah pembelajaran, sebabnya awak akan buat tanpa panduan ataupun tanpa ajaran daripada cikgu terlebih dahulu. Silap-silap awak buat salah. Okey, jadi bila nak buat ni, dengar dulu arahan cikgu macam mana nak buat dan sebagainya. Okey, boleh Okey, untuk minggu ini PDPR kita walaupun menggunakan modul, dalam masa yang sama kita tetap merujuk kepada buku teks. Kenapa? Sebab modul ini berpandukan buku teks. Okey, kita tetap belajar menggunakan buku teks. Cumanya apabila cikgu gunakan modul, awak tak perlu lagi lah banyak menulis. Kurang sikitlah kerja awak menulis kan. Jadi bila cikgu kurangkan kerja menulis itu, sepatutnya lebih ramai lagi murid-murid yang menghantar latihan kepada cikgu untuk semakan. Okey, ingat ya, setiap latihan yang kamu hantar kepada cikgu, cikgu akan rekod dan sebaik mana yang kamu hantar, cikgu akan letakkan mata ganjaran dan akan menerima hadiah. Okey, cikgu dah pernah janji nak bagi hadiah kan, dan cikgu alhamdulillah dah pun bagi hadiah kepada murid-murid yang layak. Okey, kemudian selain daripada untuk mata ganjaran, latihan yang kamu hantar juga cikgu rekod untuk meletakkan tahap penguasaan kamu. Okey, alhamdulillah sepanjang sesi PDPR kita daripada bulan Mei kan, okey, sampai bulan 31, cikgu telah pun buat pentafsiran untuk sepanjang tempoh tersebut dan laporan itu telah dihantar. Okey, jadi siapa yang menyiapkan latihan, dia bukan setakat dapat mata ganjaran, tapi dia juga mendapat tahap penguasaan yang baik daripada cikgu. Okey, siapa yang tak hantar latihan, walaupun dia tengok video cikgu, walaupun dia klik link kehadiran, tapi dia tak hantar latihan, minta maaf awal-awal daripada cikgu ya. Cikgu tak boleh bagi tahap penguasaan yang tinggi kepada kamu. Kenapa? Sebab cikgu tak tahu prestasi kamu. Kalau cikgu letak tinggi-tinggi, rupanya kamu tak mampu, kamu tak layak ataupun kamu tak boleh buat. Okey, jadi kat situ berlaku clash lah antara rekod cikgu dengan hakikat sebenar apa yang awak peroleh. Okey, cukup itu pengenalan, hampir 5 minit pengenalan kita untuk minggu ini. Okey, untuk latihan kamu pada minggu ini, okey, buka muka surat yang depan sekali. Okey,
Baik sekali. Ni tengok ya kat sini. Tema ke-7. Okey, unit 19. Okey, pada minggu ini kita masuk tema baru iaitu tema memang tema baru, unit baru juga iaitu unit ke-19 yang bertajuk kreativitinya petani kita. Okey. Tema ke-7 kita ialah pertanian dan peternakan. Bila sebut pertanian dan peternakan, sebenarnya pertanian dan peternakan ini tergolong dalam hasil tani. Hasil tani ni, okey, bila sebut hasil tani, tak semestinya tanam pokok, tanam sayur, tanam buah semata-mata. Hasil tani juga termasuk ternakan. Orang membela lembu, kambing, kerbau, ayam. Okey, itu semua termasuk dalam tema kita pada hari ini. Okey, baik. Faham ya? Setakat itu mudah je kan? Okey. Jadi, selepas kamu buka ni, buka pula muka surat yang seterusnya. Cek. Yang ni. Nampak tak? Cikgu jelaskan sikit. Okey, tema ke-7, unit 19, muka surat 130. Ingat macam cikgu cakap tadi, modul kita berpandukan buku teks. Okey. Muka surat 130. So, ambil buku teks, buka muka surat 130. Okey. Okey, ni ni. Okey, hari ni kita nak merujuk kepada buku teks ini. Dia muka surat ini. Jadi, jom kita tengok. Buku teks mesti ada depan kamu ya. Kalau tak ada buku teks depan kamu, nanti kamu tak faham yang cikgu ajar. Okey, sebab cikgu tak ada slide minggu ni. Cikgu ajar secara tanpa slide, tapi tetap pengajaran. Okey, jangan kata cikgu tak ada slide, cikgu tak mengajar, cikgu membebel. Tak, cikgu mengajar ni, cuma tak ada slide. Okey, baik. Kemahiran kita adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk kecil kita adalah pesawah moden. Okey, bila mendengar dan bertutur, maksudnya ada soal, ada jawab. Bila menyoal tu bertutur. Okey, bila nak menjawab, menggunakan kemahiran mendengar, baru boleh jawab. Bila jawab, itu juga bertutur. Okey, pesawah moden. Apa yang dimaksudkan sebagai pesawah moden? Okey, kalau pesawah tradisional, orang zaman-zaman dulu, dia akan melakukan petanilah pesawah. Okey, mereka tanam padi, mereka menggunakan hikmat kerbau, okey, untuk membajak dan sebagainya. Okey, kemudian petani tradisional ni memerlukan masa yang lama lah untuk menyemai biji benih, membanting orang kata menampi, menyurai padi daripada dia punya tangkai padi tu. Semua proses tu memakan masa yang agak lama. So dengan kemajuan teknologi, maka pertanian ni telah pun beransur-ansur juga berubah kepada yang lebih baru. Berubah kepada kerja yang lebih mudah, lebih moden, lebih orang kata menjimatkan masa dan tenaga. Okey, maka lahirlah petani-petani yang menggunakan jentera pembajak, okey, jentera pembajak dan sebagainya bagi membantu petani ni menjalankan aktiviti penanaman padi. Okey, baik. Kita tengok lagi kita. Okey. Encik Hazif membawa Zara dan Lina bertemu dengan rakannya iaitu Encik Azli. Encik Azli ni siapa? Encik Azli ni adalah pesawah moden. Okey, maka berlakulah perbualan di antara Zara dan Lina bersama Encik Azli. Okey, apa yang ditanya? Pakcik Azli, apakah objek yang sedang terbang itu? Apa dia? Kamu pernah nampak kan benda ni kat sekolah kamu? Pernah kan? Dulu kan masa kita selalu kita bersemuka, kita ada aktiviti sukan, kita ada aktiviti hari hari guru ataupun aktiviti hari sukan negara. Lepas tu macam-macam aktiviti yang kita buat, selalu ada cikgu yang bawa benda ni kat sekolah. Awak pun bila cikgu tu naikkan benda Allah tu kat atas, awak pun berkejar-kejar, sampai jabat-jabat siap lambai-lambai lagi kan. Pemandangan daripada atas tu. Okey, jadi benda tu apa? Benda tu digelar sebagai drone. Okey, itu drone Zara.
Jadi kawan Zara pula tanya, Pakcik Azli, apakah yang disemburkan oleh drone itu? Drone ni buat apa? Drone ni menyembur racun perosak di sawah padi. Dia menyembur racun perosak. Kemudian racun perosaknya apa? Nak merosakkan sawah padi ke? Lagi sembur racun produk kat sawah padi ni nak merosakkan sawah padi ke? Tidak. Racun perosak ni adalah untuk membunuh serangga yang merosakkan tanaman padi. Kemudian tengok gambar yang kat bawah. Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Siapa yang bertanya tu rasa-rasanya? Encik Hasif lah. Encik Hasif ni dia tanya kepada Zara. Sebab tadi Zara pergi jumpa kawan Encik Hasif tu kan. Dah macam-macam soal jawab dia. Jadi bila dia balik, ayah dia tanya, daripada pertemuan tadi tu, Zara ni dapat apa? So Zara pun cakap, ada perbualan dekat situ. Lepas tu bagaimanakah drone meringankan kerja petani? Macam mana? Kita tengok kat situ. Drone, kelebihan penggunaan drone dalam pertanian. Penggunaan drone dalam pertanian dapat menjimatkan tenaga kerja manusia. Macam mana? Kalau dulu nak menyembur racun perosak ni, kena galas beg kat belakang tu. Tangki besi kat belakang tu, tangki tu kalau berat, dia letak racun ataupun cecair tu kan, cecair untuk menghapuskan serangga tu, dia jadi bertambah berat. So kalau awak selalu nampak kan, orang tersembur besar. Jadi kawasan yang hampir, orang kata apa, kawasan yang terbatas, yang terhad sahaja yang dapat disembur. Kalau nak sembur satu petak sawah tu makan masa dia pergi sana, sebab apa? Alat tu menyembur apa yang ada dekat dia je kan. Jadi bila guna drone, semburan tu lebih meluas. Kemudian tak adalah susah sangat. Orang tu cuma pegang, contoh ni alat kawalan, dia pegang alat kawalan tu, dia tengok je, dia arahkan aja, dia kawal je drone tu, nak ke kanan, nak ke kiri. Dia duduk diam, dia diri kat tepi tu, dia main jari, dia macam main game tu kan. Main game kan seronok kan ya. Jadi dia buat kawalan terhadap drone tu menggunakan jari dia saja. Drone tu yang bekerja. Jadi kat situ dapat menjimatkan tenaga manusia. Drone dapat memantau kawasan pertanian yang lebih luas. Maksudnya drone tu dia dapat ambil. Kalau kita ni pandang, kita nampak setara je. Kalau kita duduk kat tepi sawah padi tu, kita nampak apa yang berlaku sawah padi tu setara dengan pandangan kita. Ada kawasan-kawasan yang kita tak mampu untuk tengok. Tetapi bila drone dia duduk kat atas, kita tengok semua kat bawah. Macam satellite kan. Kemudian kawalan perosak juga dapat dijalankan secara berkelompok. Maksudnya berkelompok ni, hari ni drone ni buat semburan kat sini, kawal kat sini. Minggu depan dia buat tempat lain pula. Jadi dapat menguruskan sawah padi tu dengan lebih sistematik. Jadi apa, dah terang dah tadi muka surat 130 kan. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah dalam pada modul ni awak baca. Lepas tu ni cikgu dah terang lah. Ni ada tadi cikgu terang, kita sebut. Yang bawah ni ialah awak lengkapkan dialog. Ada 2 je dialog yang perlu awak lengkapkan. Ada 2 sahaja. Jadi mudah kan? Sikit je. Soalan kat sini, Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Jawablah. Apa kelebihan dia? Cikgu dah sebut dah tadi. Kalau kamu dengar, kamu boleh faham. Kamu boleh ataupun kamu ulang balik rakaman ni. Ada jawapan yang cikgu dah bagi kat kamu tadi. Kemudian bagaimanakah drone meringankan beban kerja petani? Pun cikgu dah sebut dah tadi. Baik. Untuk itu, aktiviti kamu pada hari ini ialah itu sahaja. Mudah tak? Itu sahaja. Kita tengok sekejap.
sikit sangat latihan kamu hari ni kan. Bila sikit macam ni, cikgu harap janganlah ada yang tak hantar. Hantarlah, cikgu tunggu. Cikgu semangat ni nak jawab sebab tu je cikgu buat modul ni. Cikgu photo state. Okey, kalau yang macam ni, ini cikgu ambil daripada cikgu lain. Okey, ambil daripada cikgu lain. Tapi kalau awak tengok kat bawah ni ada nama, tak ada nama cikgu tu. Okey, contoh yang mana ya? Contoh yang belakang-belakang ni tak ada nama cikgu tu. Ini cikgu buat sendiri untuk kamu. Okey, kat sini yang ini. Ini cikgu ambil yang cikgu lain. Tapi sama je. Cikgu mana-mana pun buat kan. Okey, latihan ni tak sama. So tolong cikgu buat dua ni. Satu lagi cikgu nak pesan. Bila dua je yang kamu kena jawab, janganlah buat ayat mudah sangat. Contoh, Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Memudahkan kerja, menjimatkan masa. Amboi, dua tu je. Mudahnya jawab. Allahu Akbar. Kalau dah dua je jawapan dia, buatlah panjang sikit. Contoh, bila orang tanya, jawab dengan lengkap. Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Jawablah. Kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian ialah apa. Barulah seronok cikgu menanda. Anak murid aku bagus, rajin anak murid aku. Bila soalan kedua, bagaimanakah drone meringankan beban kerja petani? Jawablah, drone meringankan beban kerja petani apa. Okey. Seronok kan? Bila menjawab sikit je kena buat ni. Okey, insya-Allah jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, cikgu harap kamu buat latihan, hantar kat cikgu. Ingat, kalau nak hadiah kena rajin. Kalau nak markah tinggi pun kena rajin. Kalau tak rajin, nak mengharap semua orang bagi, tak ada guna. Okey, itu sahaja pada cikgu pada minggu ini. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anak murid aku yang menyiapkan latihan pada hari ini sebagai insan yang dirahmati olehmu dan mendapat segala kebaikan dunia dan akhirat daripada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, hantar kepada cikgu. Cikgu tunggu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.